الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. Maka tidakkah mereka telah mengembara di muka bumi serta mereka memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka. Sadaqallahul azim. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada tengah hari dapat kita bertemu. Dan macam telah setuju kita pakai buku Miftahul Malayu, Sejarah Islam ala Melayu. Tujuan kita bicara tajuk ni bukan kerana kita nak mengangkat orang Melayu, tak. Tujuan kita bincang ni agar kita kenal siapakah kita. Semoga apa jua yang kita buat di atas muka bumi ni, kita tidak mengorbankan perkara-perkara trust yang sepatutnya menjadi pegangan dan kekuatan kita. Memang kita ni mungkin agak suka sangat orang kata apa, suka sangat melayan orang lain. So bila kita nak cerita tajuk ni pun dalam jiwa kita duk rasa macam boleh ke tajuk ni, boleh ke tajuk ni. Sebab apa, tajuk ni seolah-olah memberikan gambaran kita nak cerita sungguh bangsa kita sampai kita nak mengangkat darjat bangsa kita jadi kepada satu bangsa yang terlampau hebat, terlampau kuat, ataupun sampai boleh menindas orang lain. Tapi sebenarnya tidak, kerana kena tengok kepada problem statement yang berlaku. Problem statement berlaku adalah orang kita makin tak kenal siapa dia. Dia tak tahu apa yang ada kepada dirinya. Sedangkan Quran sendiri suruh supaya kita kenal diri kita. Dalam ayat selalu kita bacakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah sebut perkataan lita'arafu tu. Wahai manusia, kami jadikan kamu daripada laki-laki dan wanita. Kami jadikan kamu berpuak-puak dan berbangsa-bangsa supaya kamu dapat saling kenal mengenal. Dengan antara bangsa pun, antara bangsa dengan bangsa pun kita suruh dikenal. Apatah lagi ta'aruf ataupun ta'aruf diri kita, lagilah kita kena kenal. Itu yang menjadi asas dia. Baik, kita sambung lagi apa yang dibicarakan di sini. Menurut Ibn Khaldun, ketahuilah ilmu sejarah merupakan ilmu yang mulia mazhabnya, besar manfaatnya dan bertujuan agung. Yang kita bicara ni sejarah lah. Ilmu sejarah menyebabkan kita dapat mengetahui perilaku dan akhlak umat-umat terdahulu, jejak-jejak para nabi, para raja dan kerajaan dan politik mereka. Para raja dengan kerajaan dan politik mereka, sehingga dapat dijadikan pelajaran oleh orang-orang yang mengambil pelajaran. baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Ini kata Ibn Khaldun.
Penting sebab dengan kita jejak langkah-langkah orang terdahulu, dia jadi panduan kepada kita. Kalau kita tak jejak yang tu, kita tak dapat panduan lah. Apa yang jadi pada umat kita yang menyebabkan sepanjang kita dijajah tu? Apa yang jadi pada nenek bangsa kita? Macam mana dia pertahankan agama? Apa yang menyebabkan suasana jadi pada ketika itu? Macam mana kondisi kita masa penjajah datang? Jadi semua tu penting untuk kita menghayati, agar bila kita tahu menyebabkan kita boleh ambil pelajaran. Dan bila jadi lagi kes macam tu, kita tahu macam mana nak bertindak. Tu asal dia. Dan macam yang saya sebut pada perbahasan dahulu, Syekh Ahmad Fatani lah orang yang sangat menaruh harapan besar untuk ilmu sejarah Melayu ini ditulis dan dibicara semula. Katanya Syekh Ahmad Fatani juga telah menaruh harapan yang besar agar sejarah Melayu ditulis dan didokumentasikan. Pengharapan ini jelas dizahirkan dalam bait-bait puisi yang dikarang beliau dalam bahasa Arab, dan terjemahannya adalah seperti berikut. Syekh Ahmad Fatani tulis bait-bait puisi dalam bahasa Arab, kemudian diterjemah. Apa kata dia? Wahai segala cerdik pandai, hidupkan sejarah bangsamu. Dengan itu kamu akan disebut dalam sejarah. Maknanya kita boleh sebut sejarah kita, kita confirm sejarah itu betul, dan namamu akan harum sepanjang masa. Bila kita benar sejarah kita, nama bangsa kita dan nenek moyang kita serta keturunan kita harum. Dalam menulis sejarah, hendaklah diambil perhatian menampilkan kebaikan raja-raja Melayu supaya sebutan baik dapat dikekalkan. Hari ini banyak orang bawa cerita-cerita buruk pasal Raja Melayu supaya memburukkan institusi diraja. Dan bagi orang, raja ni adalah satu liability. Tapi bagi kita di Nusantara, raja ini adalah pintu masuk Islam. Itu dia beza dia. Macam kita bincangkan tuan-tuan dululah, yang mula-mula masuk Islam adalah Derbar Raja, Praong Mahawangsa. Kemudian masuk Islam, menukar nama kepada Sultan Muzaffar Shah. Dia masuk Islam di tangan Syekh Abdullah Yamani, dan masuk Islam itu pada tahun 1136 Masihi. Ini catatan kajian sejarah negeri Kedah oleh Persatuan Sejarah Negeri Kedah. Raja yang mula-mula masuk Islam, bukan raja yang di antaranya masuk Islam. Yang paling awal masuk Islam di tanah Melayu adalah Derbar Raja. Jadi bila dia masuk Islam, dia bukan bebas gitu. Terus dilantik Syekh Abdullah Yamani sebagai penasihat kerajaan. Sebab pintu masuk raja-raja Melayu ini adalah dengan Islam. So kita mencerita kebaikan raja-raja Melayu ini yang berkaitan dengan Islam. Adakah sepanjang zaman raja-raja ni hebat? Ada masa raja-raja ni masalah. Tapi kebanyakan masa raja-raja inilah penjaga agama, kerana di sampingnya adalah ulama. Itu membezakan. Tapi kalau orang tak faham konsep ni, tu yang duk minta jatuhkan raja-raja, buang raja-raja, biar negara ini jadi republik macam Indonesia. Tak perlu ada raja. Apa jadi pada Indonesia bila tak ada raja? Tuan-tuan, hari ini jumlah orang Islam di Indonesia sudah jadi 85%. Kenapa jadi 85%? Sebab tidak ada undang-undang yang menghalang orang Islam daripada murtad. Tak ada. Di Malaysia, orang Islam tak boleh murtad. Orang Melayu terusun tak boleh murtad. Sebab ada undang-undang menunjukkan kalau terkeluar daripada Islam, orang itu tidak lagi dianggap sebagai Melayu. Dan apabila dia keluar, dia tak boleh, kerana tidak dibenarkan keluar daripada Islam. Ada perundangan. Itu yang membezakan. Kalau faham konsep ni, fahamlah. Sebab tu orang yang memperjuangkan republik, dia tak nampak after effect ataupun consequences yang terjadi akibat daripada kalau dibuangnya sistem raja-raja yang baik ini. Raja ada yang salah, tapi sistemnya sangat baik. Dia ada beza tu. Kita bukan nak sokong raja membabi buta. Kita menyokong institusi diraja, sebab mereka penjaga agama. Itu pun mereka tak ada kuasa dah. Mereka cuma pegang Islam sebagai penjaga. Yang itu kita teruslah, tak ada masalah. Sebab dia bukan lagi raja monarki. Dia bukan absolute monarch yang boleh buat apa saja. Dia hari ni pun kalau dia tak setuju, macam hari ni lah, bila berlaku pembubaran parlimen semalam, walaupun Perdana Menteri semalam, bila Perdana Menteri menghadap Yang di-Pertuan Agong,
Jabatan tu kena perkenal lah. Sebab itu memang hak Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen. Jadi bila dia pergi jumpa, maka kena kata boleh. Selepas itu, yang Jabatan Agung kata rasa kecewa. Sebab orang tengah berkalut dengan banjir, nak dibubarkannya parlimen, nak dibuat pilihan raya. Kecewa sikit. Dia kata dia kecewa. Tapi kecewa dia tak boleh buat apa. Sebab dia adalah raja berperlembaga. Nampak? Di situ menunjukkan tidak ada orang ada absolute power. Ketiga-tiganya kena bekerjasama. Kehakiman, diraja dan juga eksekutif kena bekerjasama. Tak boleh lari. Ini menyebabkan cantik dah sistem yang ada di Malaysia ni. Tapi kalau buang salah satu, dia rosak. Itu maksudnya. Nak cerita macam mana kepada anak muda yang 18 tahun nak mengundi ni. Kalau dia tak faham teras ni. Kita pun tak faham, kita nak terang lagu mana. Kalau kita faham, kita boleh terang. Sekarang ni persoalan saya adalah, kita faham tak? Anak muda memang tak faham, tapi kita tu faham tak? Ini soalan dia. Itu dia kata, menampilkan kebaikan Raja-Raja Melayu supaya sebutan baik dapat dikekalkan. Dengan itu, kamu akan jadi bangga dan bernilai di mata lain bangsa. Baru orang lain hormat. Orang lain tak hormat kita, pasal kita pun tak hormat bangsa kita. Yang kata Melayu bodoh, siapa dia? Orang Melayu. Yang kata Melayu dengki, siapa dia? Orang Melayu. Cuba Cina kata Melayu dengki, kena tumbuk orang kan? Yang kata Melayu tak pandai, siapa dia? Melayu malas, siapa kata? Orang Melayu kata. Kita mengiyakan. Kita ni orang Melayu dengki. Saya banyak kali dengar benda tu. Orang Melayu ni dengki. Saya cari tak jumpa pun. Kami cari jumpa ustaz. Dah kita memilih nak jumpa. Hidup ni pilihan. Kalau kita pilih nak jumpa benda buruk, sampai bila pun jumpa. Saya pernah cerita kat tuan-tuan, cerita Profesor Hamka. Dia pernah pergi ke Amerika. Dia pergi ke Amerika, dia balik, kemudian anak murid dia tanya, "Tuan, sepanjang tuan pergi ke Amerika, tuan tak jumpa pelacur?" Dia kata, "Tak, saya jumpa semua orang baik-baik. Orang-orang yang bagus, orang-orang yang hebat." "Oh, takkan tak ada tuan? Di Mekah pun ada pelacur?" Takkan di Amerika tak ada pelacur? Di situlah dia kata, kamu berhak memilih dengan pandangan mana kamu nak pandang. Kalau kamu jenis memandang dengan pandangan lalat, kamu pergi ke taman yang indah pun pasti kamu cari sampah. Tapi kalau kamu memilih memandang dengan pandangan lebah, kamu pergi ke taman, pasti kamu mencari madu. Kamu masuk ke dalam taman, kamu pergi ke bunga. Tapi kalau kamu pandang dengan pandangan lalat, kamu masuk ke taman, kamu akan cari longkakkan sampah. Itu. Kita berhak memilih. Nak kata bangsa kita lemah, kita boleh pilih. Nak kata bangsa kita kuat, kita boleh pilih. So pilihan duduk di tangan kita. Kalau kita selalu jajah, kita orang lain tak pernah berniaga je jahanam. Kalau berniaga je rosak. Kalau berniaga je mesti lingkup. Kita tak sehebat macam kaum Cina. Kita memilih naratif itu. Itulah jadi dia. Benarkah begitu? Benar kalau itu kita fikirkan. Sama dengan mbak hantu. Tak pernah jumpa hantu pun. Tapi sebab percaya. Nampak angin tiup tingkat sikit? Nampak. Dia gitu lah. Ada. Ikut logik tak ada. Ustaz tak percaya ke hantu? Tak. Kita berhak memilih. Cantak nak saya pergi tafsir tu. Tiba-tiba dia kena histeria. Cikgu dia beritahu, sini jin banyak. Jin banyak. Lepas tu beritahu lagi, kami dah buat rawatan. Anak tuan dia tak kenal saya ustaz. Saya pun tak beritahu saya ustaz. Anak tuan ni dalam perut dia ada jin. So kalau tak dibuat rawatan segera, mungkin dia akan ada masalah. Apa saya buat? Saya tak buat rawatan. Saya berhentikan dia terus. Maka sekolah pun tanya, awak tak percaya ke jin? Saya kata saya berhak memilih untuk percaya benda lain. Saya kata budak tu pergi duduk tempat tahfiz di hujung dunia, tempat tu tertutup, kawasan tu gelap, kok mana pun dia tak jumpa mak bapak dah 4-5 bulan. Dalam kondisi gitu, dia kalau dia jadi histeria, itu normal kerana dia tak bertemu dengan orang, dia duduk dalam grup yang macam tu, dia pula akhir sekali terperuk dalam keadaan tak boleh nak keluar, hafazan tak boleh nak hit, dia akan stres. Bila stres, apa benda pun nampak.
Kalau kita memilih nak kata itu jin. Tapi kalau kita memilih tak, itu stres, kita yang pilih. Saya kata saya tak mau pilih hak tu. Saya nak pilih hak ni. Budak stres, kena bawa keluar, pergi dia bagi rehat. Sampai hari ni anak saya tak nak kena jin apa. Duduk rumah elok kan? Sebab apa? Sebab kita tak mau pilih mendengar benda-benda tu. Kalau kita pilih, jadi. Sebab tu saya kata, apa jua yang berjadi pada orang, kecondongan di mana? Kalau dia memang condong, kata dia lemah, memang dia lemah. Dia nak jadi victim playing. Lemah. Tapi kalau dipikir, dah. Aku boleh kuat kot. Memang aku tengah tak ada apa sekarang, tapi insya-Allah saya percaya yang tu. Saya kata bangsa aku, kekuatan umat Islam memang tengah build up. Dia bukan jatuh, dia tengah build up. Dia tengah buat sesuatu. Insya-Allah satu hari dia akan jadi. Satu hari dia akan jadi. Saya pilih benda tu. Jadi begini ya. Kalau kita pilih nak hina raja-raja, jadi hina. Kalau kita nak pilih hina bangsa kita, jadi hina bangsa kita. Kalau kita memilih untuk kata bangsa kita menagih dadah banyak, kita akan terpadam. Berapa ramai lagi bangsa kita yang buat research di universiti yang keluarkan banyak benda-benda yang menjadi panduan kepada negara hari ni. Tak mau cerita. Di JKR ni berapa banyak orang yang buat teknologi. Tak ada siapa cerita. Tapi duk pergi cerita penagih dadah yang duduk di pusat Serenti. Kita memilih cerita untuk kita hidangkan. Ni. Maka dia kata, supaya kita bernilai di mata lain bangsa. Kerana kamu telah dipimpin oleh raja yang bijak, berilmu dan wibawa. Macam mana bila saya sebut ni? Ada orang counter. Dah ustaz, ada ke raja Jahanam? Memilih nak cerita hak Jahanam tu. Jahanam. Sebab tu, tajuk besar kita adalah memilih. Bagi saya, di luar sana, orang banyak nak pilih benda baik. Tapi mereka tak jumpa suasana yang baik. So mereka sekali menjauhi tempat-tempat mereka rasa kalau mereka pergi, mereka akan jadi tak baik. Baik, sambung lagi. Dia kata, nukilah Syekh Ahmad Fatani, dan ketahuilah olehmu bahawasanya ilmu tarikh, yakni ilmu sejarah itu daripada sebesar-besar segala ilmu, kadarnya dan terlebih cemerlangnya di dalam segala kelam. Tengah kita kelam, tak tahu kita ni apa, ilmu sejarah menjadi cahaya. Maka tercengang itu qamarnya. Maknanya bila kita tahu sejarah, dia terus nampak, ada sinar bulan, ada cahaya di situ. Di saat orang kata kita ni tak pandai berniaga, kita tak reti berniaga, banding dengan Cina lagi pandai berniaga, ada satu profesor dapat satu confidential punya perjanjian yang menunjukkan bahawa orang-orang Chinese yang berada di tanah Melayu di zaman penjajah dulu, mereka bukan pandai berniaga. Mereka bukan datang bangsa peniaga. Mereka adalah buruh-buruh yang diambil oleh Inggeris untuk datang ke tanah Melayu kerana orang tempatan enggan bekerjasama dengan mereka. Mereka tak ada bawa pedagang, mereka bawa buruh. Tapi sebab buruh itu terlampau setia dengan mereka, mereka pun diberi tanah. Sebab tu kes yang jadi di tanah Melayu masa tu, bila seorang Cina mati dibunuh, Cina itu dibela oleh Inggeris dengan ucapan dia adalah warga Inggeris, dia adalah rakyat Queen, dia adalah rakyat kami. Kalau usik mereka, tanda usik kami. Zaman penjajah, kita bukan sebut zaman sekarang. So, pada masa itu mereka mendapat tanah yang banyak. Siapa dedah? Seorang profesor dedah. Tanah-tanah yang banyak ni menyebabkan mereka boleh gunakan tanah itu untuk perniagaan. Mudah cerita kalau kita ada tanah, kita tahu tanah kita banyak mana, kita boleh sandar ke bank, ambil modal, kita pun akan jadi pandai berniaga. Jadi terpadamlah yang kata kita tak pandai berniaga. Sebab sejarah sebelum itu menunjukkan memang nenek moyang kita pedagang yang hebat. Satu dunia kopi. Lepas tu baru ni ada satu orang, dia ada satu program dengan Tun Dr. Mahathir. Dia kata Tun kena minta maaf pada orang Melayu sebab Tun kata orang Melayu malas. Sepanjang sejarah dia kata
Orang kita tak pernah malas. Nenek moyang kita dulu pedagang dunia, mereka naik kapal besar-besar. Yang kawan tersebut pun tak salah, yang Tun tak minta maaf pun tak salah. Tun kata, saya akan minta maaf bila orang Melayu dah kaya, orang Melayu ada duit, orang Melayu boleh beli tanah macam mana orang Cina beli, saya akan minta maaf, saya salah masa tu. Lagi orang Melayu tak boleh beli tanah, tak boleh kaya, tak boleh nak hebatkan diri mereka masih miskin, saya tak akan minta maaf. Hak kak tersebut pun betul, dulu kita hebat, hak tu sebut pun betul. Sebab hari ni yang kita tak hebat, pasal kita biar sejarah kita tak hebat. Kita teruskan story, kita tak pandai berniaga, kita tak reti, kita ni kalau berniaga dengki, kita yang buat. Cuba bagi pada saya satu story bangsa kita dengki. Cuba sebut. Saya tak jumpa story tu. Ada Ustaz. Dengki ni bukan orang Melayu, semua bangsa ada dengki bila semua manusia. Tapi kenapa hanya letak pada bangsa kita? Jangan. Salah. Tak betul. Selagi dia manusia, dia akan ada dengki. Tapi bukan semua manusia. Dia kata, tahu je ilmu sejarah ni, dia akan terang benderang. Dia kata kedua, memberi faedah ia akan yang mempunyainya akan cerdik dan tajam penilikannya. Baru buat keputusan tu cerdik. Ni dia. Baru bila buat satu keputusan, satu benda, cakap apa benda, nampak cerdik. Pasal dia berfakta ke sejarah. Macam mana nak cerita benda tu Kalau kita tengoklah kan, parti politik bergaduh ni, macam tak nak kawan dah. Tapi rupanya berapa banyak dalam sejarah kita tunjuk kawan semua. Tu Razak pernah panggil Profesor Zul main rumah dia, bincang bab ekonomi. Profesor Zul adalah orang daripada Parti PAS. Tu Razak daripada UMNO. Mereka boleh berdiskusi, berbincang tentang macam mana nak majukan. Tak apa lagi. Datuk Asri pernah sebut pada Tu Razak. Masa tu Pesta Majlis Kerakyatan Kerajaan, di mana ada majlis rasmi kerajaan, di situ ada botol arak duduk atas meja. Orang kerajaan boleh minum. Masa tu Datuk Asri jadi menteri dalam kerajaan gabungan antara PAS dengan BN masa tu. Dan ramai orang tak perasan yang bagi nama Barisan Nasional ni adalah Parti PAS. Ni bukan cerita politik, ni cerita fakta. Jangan salah faham. Aku cukup menyampah kalau orang kata ni politik ni, aku benci betul cerita fact pun politik habis susah. Jadi Tu Razak masa zaman dia pesta Majlis Kerakyatan Kerajaan ada arak. Datuk Asri kata kalau boleh jangan ada arak. Dia ikut terus, tak cakap banyak. Lepas tu tak ada arak dah. Pesta-pesta kerajaan yang dibuat oleh kerajaan sudah tidak ada arak pada tahun 70-an. Tak ada. Itu bila kita kata faham politik. Politik ni apa? Kalau bergaduh sikit-sikit biasa, berpecah sikit-sikit biasa. Tapi berpecah sampai hilang maruah tu tak boleh. Saya jumpa dengan orang-orang PKR kemarin. Bukan jumpa apa dalam program. Bukan saya orang PKR, jangan salah faham lah. Payah cerita lah. Saya PKR ada pada saya ni, hak mana bawa pada Islam kita terus. Hak mana Islam boleh pecah kita tak suka lah. Saya sembang dengan dia. Dia kata ustaz lah ni nak bantai siapa-siapa pun tak boleh. Kalau Anwar ceramah, Anwar tak boleh bantai dah. UMNO pun dia tak boleh bantai, PAS tak boleh bantai. Pasal ni kedudukannya semua tak kuat. Ni untuk pilihan kali ni. Semua tak kuat. Semua perlukan gabungan. Kalau dengan apa yang jadi sekarang ni, semua akan berlaku gabungan di hujung nanti. So nak bantai pihak tu tak boleh lebih ingat. Pasal satu hari nanti dia kerjasama balik. Nak cerita apa? Politik makin baik sebab orang lah ni nak cakap bukan bercakap ikut suka, cakap fakta. Nampak tak? Masuk pula budak 18 tahun, kalau mereka tak faham, jadah jahanam. So cerita lagu ni nak suruh dia faham. Kalau faham, itu kita kata
Siapa yang tahu sejarah memang akan cerdik. Dia boleh kona, dia boleh tahu dan dia boleh buat jadi lebih okey. Yang ketiga, dan jauh pandangannya dan luas pengetahuannya hingga meninggilah ia atas segala mereka yang semasanya dan samataranya. Tiba-tiba kita tahu satu cerita yang orang lain tak tahu. Oi, lain lah. Orang, oh ya ke macam tu kan? Lain lah. Saya buat video baru ni pun pasal Yap Ahloi dengan Sultan Puasa. Tu pun orang kata ramai orang tak tahu. Saya berapa lama nak tahu tentang tu? Dulu saya ingat Abdullah Hukum. Akhir sekali betul orang betulkan cerita. Abdullah Hukum dia buka kampung. Sultan Puasa dia buka Kuala Lumpur. Ada beza. Orang kata yang datang tu adalah Raja Abdullah, anak Raja Bugis yang buka Kuala Lumpur. Tak juga. Dia datang lepas Sultan Puasa dia di Kuala Lumpur. Beza terus. Dengan kita tahu tu, beza terus. Oh, lain. Bila kita tahu Tengku Tubuh Perkim, kita duk dengar Tengku Tubuh Perkim, Tengku Tubuh Perkim. Rupanya Tengku Tubuh Perkim ni lain macam tuan-tuan. Tahun 60 dia pergi haji. Tengku pergi haji, tunaikan haji, baru 3 tahun jadi Perdana Menteri. Pergi haji tahun 60. Di haji tu dia dapat idea. Dia tengok ada orang Cina, ada orang India, tawaf, sa'i, ada orang putih. Duk buat haji sekali, sa'i, wukuf di Arafah, lontar jamrah sekali ni. Tengok Cina, India ada. Tengku terus kata, kalau aku balik Malaysia lah, Cina dengan India ni jadi Islam, settle kerja kita. Balik tu 19 Ogos tahun 60, Tengku terus panggil meeting pada 11 petang. Tengku balik lah 19 Ogos tu, Tengku panggil meeting. Tengku sebut kepada seorang Inggeris Muslim namanya Mubin Shepherd. Mubin, tolong kumpulkan 2-3 orang. Kita nak bincang, nak tubuh sebuah badan, nak dakwah Cina dengan India di Malaysia ni bagi masuk Islam. Senang, lepas ni tak ada dah kita duk beza-beza ni. Semua satu agama, senang. Tengku ni soleh sangat ke? Tuan-tuan, saya beli satu buku pun ni tuan-tuan. Conversation with Tunku. Conversation with Tunku Abdul Rahman. Dalam buku tu Tengku pernah kata, bila Tan Sri Abdullah Ahmad tanya dia kata, yes, I was a playboy, a man of the world. I used to dance and smoke. I enjoy brandy. I like my tea thick. I love horse racing and I play poker and other forms of gambling. Tu Tengku. Dia abang tu terang, I enjoy brandy. Dia minum brandy tu. Tapi tuan-tuan minum brandy tuan-tuan, nak bagi orang masuk Islam, tak bening tuan. Zaman Tengku dia tak kuat Islam, tapi Islam kuat. Zaman kita punya kuat Islam, tapi dakwah tak berjalan. Nampak? Lain macam. Maka Tengku panggil Mubin Shepherd untuk panggil orang-orang lain. Maka panggillah SOK Ubaidillah, Ali Marika, Jaafar Alba, Said adalah 3 orang untuk bincang tubuh Perkim. Tujuan utamanya supaya mengislamkan orang Cina dan India yang ketika itu menjadi rakyat Malaysia, warga negara Malaysia. Bukan tubuh tu nak suruh jaga kebajikan mu'alaf. Tubuh tu untuk Islamkan mereka. Cerita tu baru saya tahu. Bila baca kajian, tu dia besar punya. Baca cerita tu remang bulu roma tu. Besar orang punya Tengku punya pandangan. Tapi kalau orang yang tak apa nak faham, dia tengok cerita tu biasa masuk Islam puas sangat. Bagi orang tak ada excited apa, terserah lah. Tapi bagi aku excited lah cerita tu. Pasal aku dah lama duk fikir cara macam nak bagi Cina dengan India masuk Islam. Tengku buat awal lah. Cuma sayang kita tak sambung tu ya. Perkim ni hanya jadi badan untuk menangi mu'alaf tu ya. Bukan lagi jadi badan dakwah macam dulu. Apa bukti ustaz dia dakwah sungguh? Ada seorang Cina nama Ibrahim Ma, dia juga jadi ahli Perkim. Masa meeting tu dia ada. Ibrahim Ma ni duduk di Singapura. Dia yang selalu datang ke Kuala Lumpur tapi 3 bulan sekali. Untuk berdakwah aja orang Cina sudah tentu tak efektif. Maka Perkim fikir nak bagi macam mana dakwah bagi jalan, maka dicadangkan ambil pendakwah daripada Taiwan.
Taiwan ni, Taiwan Cina, Cina Taiwan, ada orang-orang Islam di sana, orang Cina Islam di sana, nak dibawa masuk ke tanah Melayu ketika itu untuk dakwah. Tengku terus keluarkan visa khas, tak payah cakap banyak, ambil mereka mai supaya mereka boleh terus dakwah pada Cina dengan India. Bila panggil mereka mai tuan-tuan, tak berjalan juga. Sebab ada satu problem. Mereka tak boleh cakap Melayu. Orang putih tak boleh cakap, Melayu tak boleh cakap. So, mereka ada masalah komunikasi dengan pegawai-pegawai perkim. Menyebabkan dakwah tak boleh jalan dengan baik. Terpaksa dihentikan ambil mereka. Apa dia buat? Lepas tu Tengku dan perkim cadang tubuh sebuah badan mubaligh. Masa tu perkataan mubaligh tidak hanya digunakan oleh Kristian, orang Islam berbagai mubaligh juga. Mubaligh Muslim, iaitu orang-orang Melayu diajar dalam kelas di Jalan Ampang untuk belajar bahasa Cina, bahasa India, semoga mereka boleh berdakwah kepada orang-orang Cina dengan India. Melayu cakap bahasa Cina, cakap bahasa India, diajar Islam, dakwah. Walaupun begitu Tengku buat, tak ada orang support. Macam mana? Dia seorang, dia kan nak dakwah. Masa hari meeting tu dah, dia betul-betul nak buat, dia tak cakap banyak, dia tak pakai duit kerajaan, dia keluarkan cek peribadi dia 20,000 untuk tubuhkan perkim. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok cerita ni, apa yang tuan-tuan dapat benda baru? Benda baru yang saya dapat, kita tak perlu tunggu orang jadi baik betul nak dakwah. Kawan tu minum brandy kot, main poker kot, judi semua dia main kot, dia playboy kot, tapi dah Islam tak nak tahu langsung, aku kena ajak orang masuk Islam. Hari ni orang ajak kita nak dakwah mesti perfect. Kalau sampai orang pernah kata kat saya, entah kalau tak pakai tahajud, entah tak boleh cakap buat dakwah sebab entah tak berkat dakwah entah. Oh sudah tuan-tuan. Lain tu. Berkat tak berkat, Sabah Islam. Sabah berjaya, Sarawak kurang berjaya. Ini kalau tahu sejarah, baru kemas. Oh, nampak perjalanan negara kita ni betul-betul disusun elok. Sebab tu jangan hancurkan, jangan serah pada orang tak betul tu kan. Jadi bila Tengku sampai tahap tu, sewa satu rumah di Jalan Ampang untuk buat kegiatan mubaligh, kegiatan dakwah. Tak cukup dekat tu, nak buat 1,000 pejabat supaya perkim dia tersusun betul lah, boleh buat. Masa tu Kuala Lumpur berada di Selangor. Kuala Lumpur kan masih lagi berada di Selangor, bukan jadi satu wilayah yang bebas daripada Selangor masa tu. Kuala Lumpur jadi satu wilayah, satu negeri ni bila? 71 Februari kan 71. Tuan-tuan duk wilayah, tak tahu. Jadi Tengku pergi jumpa dengan Menteri Besar Selangor masa tu, minta satu tanah supaya dapat buat ibu pejabat perkim. Maka Menteri Besar Selangor meluluskan satu tanah Jalan Ipoh. Tanah tu diberikan untuk buat ibu pejabat perkim. Tanah kosong diberikan kepada perkim untuk buat ibu pejabat. Tu ada ibu pejabat perkim di Jalan Ipoh. Sampai lah. Bukan tubuh zaman sekarang, zaman Tengku tuan-tuan. Tapi orang tengok macam tu, bangunan, dakwah apa, Cina dengan India ni biasa ya, tak ada. Kalaulah semua orang sambung cerita Tengku, maka Malaysia tak perlu takut dah. Kita sekarang ni bukan kita benci Cina dengan India, jangan salah faham. Kita tak nak orang Cina dengan India ambil yang berkaitan dengan Islam tu saja. Terus terang kalau mereka semua convert jadi Muslim, katalah negara ini Cina dengan India, sebab Cina tak ramai 20%, India 7%, agama Islam 60%, agama Buddha 18% penganut di Malaysia, Kristian 9.1% saja, 18% agama Buddha. So kalau ikut dakwah senang, sebab orang Buddha dia mudah terima benda-benda baik tuan. Kristian baru 9% lebih.
Balance tu barulah agama Hindu, tuan-tuan. Nak bagi tahu tak ramai. Kalau mereka semua masuk Islam, tuan-tuan, mereka pakai sistem Islam, mereka percaya dengan Islam, kita tak rasa masalah kalau Cina tu kita lantik jadi Perdana Menteri, kita lantik jadi pemimpin, sebab dia juga sebahagian daripada kita. Dia akan jaga agama ni, sebab kita duk bicara pasal agama ini, bukan bab lain. Bukan pasal ketuanan Melayu, tak, pasal agama ini. Sebab ketuanan Melayu itu datang dengan ketuanan Islam, tuan. Nak bagi orang faham ni susah. Tu nak tengok Cina dengan India macam bangsa asing. Tak, mereka tu kalau Islam, settle kita. Teng Chua kalau Islam, apa masalah? Kita pun okey. Siapa lagi tuan-tuan? Lim Kit Siang kalau Islam, ada masalah tuan? Kita ada masalah dengan dia? Tak ada. Bila dia Islam, selesai masalah dengan dia. Yang kita duduk bimbang tu, Islam kita hilang. Itu je. Lepas tu kita kata, kita cakap pasal benda ni, pasal kita sebut tadi lah, sejarah Islam ala Melayu. Dia unik, dia tak sama dengan tempat lain. Jadi, bahkan membawa manfaat bagi akhirat. Yang paling mustahak cerita kita cerita ni, manfaat untuk akhirat kita. Kita pertahankan bangsa ini kerana Islam yang dibawa. Entah itu ya. Dan terakhir dia kata, kerana dengannya lah jadi caraca, terang benderang. Jadi perjalanan pun smooth, cantik, kita berjalan pun dengan penuh baik. Tu saya kata, kalau usaha Tengku tu berjaya, Cina semua dah Islam, India dah Islam, Bumi Putra Sabah Sarawak Islam, tak ada apa, kita jalan serentak lah. Ini kita takut bila tersilap Kristian akan take over. Itu kita takut, tuan. Kita bukan benci Kristian, Kristian nak berjalan-berjalan lah, tapi jangan ambil hak kita, itu ya. Dan kita pun tahu dia tak akan ambil hak kita. Cuma kita sebut ni jangan jadi, itu ya. Ada beza dia. Wallahu alam, tak tahulah, harap tuan-tuan faham lah. Inilah cerita dia, saya ceritalah. Kalau tuan rasa okey, saya teruskan. Inilah yang menyebabkan kita penting sangat, kata Syekh Ahmad Fatani, belajar dia. Dan benda ni saya rasa simple ya. Yang jadi susah tu kalau kita nak cerita benda-benda yang kena ingat tarikh apa semua tu, payahlah. Ini kita cerita sepintas lalu, benda-benda yang fakta, tak payah ingat pun tarikh bila, cuma tahu benda ni pernah terjadi, ada storynya di situ. Jadi itulah yang saya bawa kisah ini. Saya agak beza dengan Dr. Mak Rafa dia memang kajian tentang sejarah Nusantara yang silam. Saya gabungkan semua sekali, termasuk yang hari ini juga saya baca balik, saya cerita balik, agar kita tak jauh sangatlah, supaya kita boleh atok dengan lebih baik perjalanan hidup kita, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih banyak. Tu dulu, nanti kita bincang kepentingan mempelajari sejarah tempatan, dan kemudian nak cerita pasal pengabaian sejarah antara kelemahan bangsa Melayu. Kita abai sejarah sungguh menyebabkan jadi lemah pada kita lah. Nanti Muqtada ingat pengabaian sejarah, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tabung tuan-tuan ataupun sejadah untuk tujuan Ustaz Pro. Semangat tuan-tuan tu menyebabkan kami dapat buat bahan lagi lah, insya-Allah. Mudah-mudahan bahan ni akan dapat dikembangkan, sebab bila tuan-tuan bagi sumbangan, kami pun dapatlah untuk ambil bahan-bahan ni dan buat video, insya-Allah. Itulah yang menyebabkan sumbangan tuan-tuan tak pernah disia-siakan untuk melahirkan pengetahuan. Kita bagi percuma pada orang lain ilmu ni, tapi kena ada orang top up sikit lah agar kami dapat boleh ambil. Sebab orang kata, Ustaz tu buat video di YouTube, Facebook apa semua tu, tak ambil tu kan monetization, dia kata. Saya tak kot, saya tak monetization sebab saya bukan nak duit situ, saya cuma nak bagi orang ada ilmu. Cuma bila saya nak buat tu, saya cuma minta tolong sikit lah. Siapa nak tolong, siapa tolong, Alhamdulillah lah. Siapa tak tolong, tak apa, pandai lah nak buat macam mana pun kan. Tapi kalau orang tolong tu, mudahlah sikit kerja saya. Okay, terima kasih atas pertolongan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin.